Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan untuk Dr. Rian. Nama saya Nur Fatah Rahana binti Rahmat Syabuddin, memegang kad matrik di 2018-108238. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik dalam meningkatkan penglibatan murid tingkatan 4 dalam tajuk graf gerakan. Okey, untuk isu dan masalah yang dapat saya kenal pasti bagi tajuk ini adalah yang pertama, saya gagal melibatkan semua murid pada setiap soal jawab dan aktiviti yang dijalankan. Kemudian penglibatan murid dapat dilihat sekiranya saya memanggil nama murid untuk menjawab soalan. Kemudian kurang bahan bantu mengajar yang digunakan untuk menarik minat murid dan memastikan murid untuk sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti perkembangan. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif umum bagi masalah kajian tindakan ini adalah untuk memperbaiki kelemahan pengkaji iaitu saya sendiri dalam fasa perkembangan pada sesi pengajaran yang akan datang bagi meningkatkan penglibatan murid bagi mengenal pasti tahap kefahaman setiap murid terhadap topik yang diajarkan. Kemudian objektif khusus untuk kajian tindakan ini adalah dapat menarik minat murid untuk belajar, dapat melaksanakan aktiviti fasa perkembangan dengan bersungguh-sungguh, dapat mengenal pasti tahap pengetahuan setiap murid untuk topik yang diajar dan dapat menggalakkan murid melibatkan diri dalam sesi PDPR serta dapat menjalankan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya adalah sorotan literatur. Yang pertama adalah penggunaan bahan bantu mengajar iaitu BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting bagi guru memastikan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar adalah lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan lebih baik menurut Faizah Jaafar 2017. Kemudian penglibatan murid digunakan untuk menerangkan kesanggupan murid melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di sekolah, menghantar tugasan dan mengikut arahan semasa berada di dalam kelas menurut Chapman 2003. Kemudian kaedah pengumpulan data yang saya gunakan untuk kajian tindakan ini adalah kumpulan sasaran yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 27 orang murid tingkatan 4 di sekolah SMK Teluk Kerang, Pontian Johor. Kemudian di dalam kajian ini, kumpulan sasaran saya terdiri daripada 10 orang lelaki dan juga 14 orang perempuan. Instrumen yang digunakan, yang pertama adalah perbincangan dengan guru pembimbing. Perbincangan dilakukan selepas guru pembimbing melakukan cerapan terhadap pengajaran saya. Kemudian dia mencadangkan beberapa cara ataupun bahan yang saya boleh gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari segi pemerhatian. Pemerhatian saya jalankan adalah terhadap kumpulan sasaran yang telah pun berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung secara atas talian. Kemudian saya melihat murid mana yang akan sering memberikan tindak balas terhadap semua soalan yang telah saya ajukan. Kemudian saya telah mendapati bahawa murid tidak dapat menyelesaikan soalan dan aktiviti yang diberikan disebabkan oleh kurang kefahaman mengenai topik yang telah diajar walaupun perkara tersebut sudah diterangkan pada kelas yang sebelumnya. Untuk yang terakhir, instrumen yang terakhir adalah temu bual, di mana temu bual yang tidak formal saya lakukan terhadap murid-murid yang berada di dalam kumpulan sasaran. Kemudian temu bual ini berlangsung secara maya, di mana setiap murid yang menghantar tugasan ataupun kerja saya akan tanya sama ada mereka faham ataupun tidak dengan topik yang diajarkan. Seterusnya, analisis dan interpretasi data. Untuk aktiviti pertama, saya menggunakan aplikasi ClassPoint untuk kuis semasa di dalam set induksi, kemudian mewajibkan murid untuk menjawab setiap soalan yang diajukan di dalam ClassPoint dan kemudian menyediakan soalan yang lebih ringkas dengan menggunakan ayat yang mudah dan juga menggunakan aplikasi Padlet untuk mengisi refleksi pengajaran dan pembelajaran iaitu ExitTicket. Berdasarkan aktiviti pertama, pemerhatian yang saya dapat lihat adalah kumpulan sasaran dia cuba untuk melibatkan diri dalam kelas dan menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan iaitu ClassPoint. Namun masih ada segelintir murid yang dia tak dapat nak melaksanakan aktiviti yang dijalankan dan juga ada segelintir murid yang tidak dapat menunjukkan minat untuk belajar semasa sesi PDPR berlangsung. Saya juga dapati bahawa masih ada murid yang takut untuk menjawab soalan yang diajukan.
Seterusnya, untuk aktiviti kedua, saya menggunakan aplikasi Student Whiteboard. Murid menjawab soalan di whiteboard tersebut, berbincang dengan setiap murid untuk setiap jawapan yang mereka tulis. Kemudian saya menyediakan hadiah bagi siapa yang menyiapkan tugasan dengan awal dan betul. Dan kemudian saya menggunakan aplikasi Telegram Quiz untuk melihat tahap kefahaman murid di akhir kelas, iaitu exit ticket. Berdasarkan aktiviti 2, pemerhatian yang saya dapat lihat adalah penglibatan murid di dalam kelas meningkat pada sebahagian murid. Kemudian melalui aktiviti 2 ini juga, murid mula untuk menjawab soalan yang diajukan dalam ruang yang disediakan. Dan juga penglibatan murid sudah hampir dari separuh kumpulan sasaran murid. Mereka mula menunjukkan minat dan berani untuk menjawab soalan yang diajukan walaupun salah. Perbincangan iaitu refleksi selepas kajian. Hasil dapatan kajian yang saya peroleh agak tidak memuaskan. Tidak semua dari kumpulan sasaran murid berjaya melibatkan diri dalam kelas semasa PDPR berlangsung. Alternatif yang digunakan masih tidak kukuh untuk menarik minat murid untuk memasuki kelas pada hari tersebut. Salah satu sebab murid tidak dapat masuk ke kelas pada hari tersebut adalah disebabkan rangkaian internet yang kurang memuaskan di kawasan mereka. Jadi rangkaian internet juga merupakan peranan utama untuk penglibatan murid semasa sesi PDPR berlangsung. Kemudian dapatan kajian aktiviti 1 iaitu menggunakan class point. Tahap penglibatan murid adalah memuaskan. Kemudian menggunakan student whiteboard. Tahap penglibatan murid adalah sangat baik. Kemudian untuk menggunakan modul latihan, penglibatan murid adalah sangat baik disebabkan guru menyediakan latihan dan meminta murid untuk mengambil latihan tersebut di sekolah dan dibawa pulang ke rumah. Kemudian untuk penutup, saya telah berbincang untuk menggunakan bahan yang lain bagi menangani masalah yang dihadapi seperti berikut, iaitu antara aplikasi yang ataupun bahan bantu mengajar yang kita boleh gunakan adalah WordWall, Live Worksheet, Quizlet, Nearpod dan juga Quizizz, serta banyak lagi bahan-bahan bantu mengajar yang kita boleh gunakan yang sudah disediakan. Ini adalah rujukan yang saya gunakan, iaitu daripada Nurliza binti Abdul Rahman, Faiza Jaafar iaitu bahan bantu mengajar dalam pengajaran, dan juga Nur Aini Idris penyelidikan dalam pendidikan dan sebagainya. Sekian, itu saja. Terima kasih.